Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini, hari Khamis, kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi subjek sirah. Kita sambung semula dari mana yang akhir kita berhenti sebelum ini, pada bahagian pendidikan. Kita belajar di manakah pendidikan pada zaman Rasulullah SAW disampaikan. Maknanya, kalau orang Islam dulu, dia nak belajar, dia kena pergi mana? Sebelum ni kita dah tahu dah kan. Mula-mula dekat rumah Rasulullah. Dulu waktu awal dakwah Rasulullah, kena pergi rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpindah pula ke rumah Al-Arqam untuk menyampaikan ilmu. Untuk menyampaikan ilmu di rumah Darul Arqam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dengan para sahabat ke Madinah, maka penyampaian pendidikan, penyampaian ilmu dibuat di masjid. Dan kali ini kita akan cuba habiskan lagi 2 tempat saja. Lepas tu kita akan buat latihan. Okey, boleh buka muka surat 43. Okey, muka surat 43, buku teks sirah tahun 4, muka surat 43. Okey, sama-sama kita baca. Okey. Yang keempat, tempat yang keempat adalah As-Safafah. As-Safafah. As-Safafah itu apa? Okey, sama-sama kita baca. As-Safafah merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. As-Safafah boleh dilihat seperti sebuah sekolah kerana sistem pengajaran dan pembelajarannya dilakukan secara teratur dan sistematik. Contohnya, Masjid An-Nabawi yang mempunyai As-Safafah digunakan untuk majlis ilmu. As-Safafah ni apa? As-Safafah ini adalah satu ruang. Kalau dekat dalam masjid ataupun kalau dekat dalam surau, dia ada satu ruang untuk sampaikan ilmu. Kalau kita dekat Malaysia ni, tak adalah tempat macam tu. Kita ni kalau dekat masjid ataupun surau, kita hanya beri dekat mana kita sembahyang, dekat situlah kita sampaikan majlis ilmu, kita sampaikan tazkirah. Cumanya dekat ni, ini umumnya di negara-negara Arab lah. Dekat masjid dia, terutamanya macam contoh dekat Masjid Nabawi, dia ada satu ruang yang dikhususkan untuk menyampaikan ilmu. Okey, baik. Kita sambung lagi. Yang terakhir, tempat yang terakhir adalah kutubu, ataupun nak ringkasnya kutub. Kutub. Okey, baik. Kita tengok penerangan dia. Ditubuhkan oleh orang Arab untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan tawanan perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga mereka boleh membaca dan menulis sebagai syarat untuk membebaskan diri. Kutub ini, orang Arab lah yang buat. Kutub ni macam sekolah rendah, macam kita, sekolah rendah agama rakyat. Jadi kutub ini orang Arab dulu buat untuk menyampaikan pendidikan pada kanak-kanak, pada kamu lah, umur kamu ni lah, umur 7 tahun sampailah umur 12 tahun, sampai umur 17 tahun. Itu dipanggil sebagai kutub. Kutub ni bermula bila pada perang Badar. Kan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat memenangi perang Badar. Berapa orang Islam ketika itu? 313 melawan 1000 orang kafir Quraisy. Dan Islam menang. Dan apabila menang, orang Islam dapat menawan beberapa orang kafir. Jadi
orang-orang kafir yang ditangkap ni ketika perang Badar, ketika yang ditangkap ni Nabi tak bunuh. Nabi ambil mereka sebagai tawanan perang, dan sebagai syarat untuk dibebaskan, mereka perlu mengajar 10 orang kanak-kanak Islam. Mengajar kanak-kanak Islam untuk membaca. Jadi itu syaratnya. Pada perang Badar yang lalu. Pada perang Badar, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Jadi di situlah bermulanya idea untuk kutub, untuk menubuhkan kutub. Sekolah rendah. Okey, baik. Sampai itu saja untuk ekonomi ni. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Ekonomi, teknologi, hubungan diplomatik. Kemudian habislah tajuk sirah kita. Okey, baik. Untuk latihan hari ini, boleh bawa keluar buku latihan sirah tahun 4. Buku latihan sirah tahun 4. Sebelum ni awak dah selesaikan pada muka surat 33. Jadi boleh tengok pada muka surat 34. Ada beberapa latihan 1 hingga 7. Dia suruh buat apa? Dia suruh lorekkan jawapan yang betul. Dia bagi ayat. Kemudian ada satu ruang tu, dia suruh kita pilih perkataan yang tepat, perkataan yang betul untuk melengkapkan ayat yang telah diberikan. Jadi awak kena lorekkan jawapan yang betul. Kita tengok sama-sama. Nombor 1, manusia dilantik Allah Ta'ala menjadi, yang kotak yang pertama khalifah, kotak yang kedua raja di alam ini. Mana satu? Allah menjadikan manusia khalifah ke untuk jadi raja di alam ini? Pilihlah, lorekkan. Lagi cantik kalau awak lorek pakai pensil warna. Baik, yang kedua, pemerintahan hendaklah dilakukan dengan, yang pertama zalim, yang kedua adil. Mana satu betul? Yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan orang pertama ataupun kedua menegakkan negara Islam. Pilihlah salah satu. Yang keempat, Rasulullah SAW menjadi, yang pertama anggota, yang kedua panglima tentera dalam peperangan. Rasulullah SAW hanya menjadi anggota ke Rasulullah SAW menjadi panglima? Panglima ni maksudnya ketua lah. Baik. Yang kelima, Rasulullah SAW menyeru manusia kepada yang ma'ruf ataupun mungkar. Ma'ruf ni perkara apa? Ma'ruf ini adalah perkara yang disuruh. Mungkar ini pula adalah perkara-perkara yang dilarang. Nabi suruh buat benda yang disuruh ke? Nabi suruh buat yang perkara yang dilarang? Pilih salah satu, ma'ruf ke mungkar. Dan mencegah yang ma'ruf ataupun mungkar. Mencegah ni maksudnya menghalang lah. Menghalang orang Islam dari buat perkara yang disuruh ke perkara yang dilarang. Ma'ruf ke mungkar. Baik. Yang keenam, Rasulullah SAW diutuskan untuk memimpin semua ataupun satu kaum selepas kerasulannya. Nabi perlu berdakwah kepada satu kaum sahaja ke atau ke semua kaum? Baik. Yang ketujuh, kuasa pemerintah dan pemimpin yang sebenar adalah Rasulullah SAW ke ataupun Allah Ta'ala? Siapa yang lebih berkuasa? Rasulullah SAW ke Allah Ta'ala? Pilih salah satu. Jadi lorekkan jawapan yang betul untuk muka surat 34. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.